Untuk soalan yang seterusnya, kita nak teruskan kepada soalan yang kita tengok. Untuk soalan ke-20 ni, kita tengok soalannya. Kita nampak kat sini bahawa fungsi graf di sini y equal to p sin qx plus r. Yang ini kena hafal lah. Dia kena hafal di mana di sini kita ada modifikasi kita. Di mana modifikasi kita dalam bentuk y equal to a sin bx plus c, di mana a ni adalah modifikasi amplitude. Okey, amplitude di mana kita boleh bahasakan amplitude tu macam ketinggian graf dia. Okey, ketinggian daripada zero line. Okey, ini pula berapa rotation. Okey, berapa rotation dalam 360. Dalam 360 degree in 360 degree. Dan c ni pula kita boleh fahamkan dia sebagai y-intercept pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kenaikan zero line dia daripada kosong. Okey, daripada kosong naik berapa kali. Jadi di sini kita boleh nampak ketinggian dia daripada zero line terletak di sini. Zero line ni terletak pada 1, jadi kita boleh nampak bahawa zero line terletak pada 1, jadi terus kita boleh fahamkan C sama dengan 1. Dan ketinggian daripada zero line di sini, berapa tinggi daripada 1 hingga 5? Jadi 1 hingga 5 adalah nilai dia 4. Sama juga daripada 1 hingga negatif 3, nilai dia 4 juga. Jadi nilai A di sini adalah 4. Dan kita hanya ada satu rotation sahaja, yang ni kena hafal lah bentuk graf dia. Dan kalau sin dibentuk dia macam bentuk S terbalik, dan nilai B dia 1. So jawapan untuk nombor 20 P sepatutnya 4, Q sepatutnya 1 dan R sepatutnya 1. Dan jawapan dia adalah D. Untuk soalan seterusnya kat sini, di mana which of the following graph is a tree. Di mana pokok. Apa maksud pokok kat sini? Pokok ni adalah salah satu rajah di mana semua point tu connected. Pastikan semua point tu connected. Okay? Dan bila cara dia connected tu, daripada setiap bucu nak pergi ke bucu yang lain hanya ada satu jalan sahaja ataupun ada satu sisi sahaja. Okey, daripada satu point ke satu point. Dan syarat yang paling penting kat sini adalah bilangan sisi. Ini paling penting, di mana bilangan sisi kurang satu daripada bilangan bucu. Yang ni paling penting, bilangan sisi kurang satu daripada bilangan bucu. Di mana kita tengok kat sini ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Ada berapa sisi kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni pelik sikit sebab apa? Dia ada intersected kat sini. Yang ni pelik. Jadi ini bukan pokok lah. Ini di mana, okey, hukum pokok pula dia tidak boleh bergelung ataupun tidak ada yang berbilang tepi. Dia tak boleh gelung, dia tak boleh bilang tepi. Jadi kalau ni dah gelung, dah tak boleh lah. Jadi di sini ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4 bucu. Ada berapa sisi? 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Maknanya yang jawapan dia C lah. Di mana itulah jawapan dia. Dan D terang-terang akan salah. Okey, jadi itu untuk jawapan untuk 21. Untuk soalan 22 kat sini, memang soalan ni memang menyakitkan hati. Sebab apa? Kita kena buat try and error satu-satu. Sebab apa? Ini bermain dengan weightage diagram. Okey, ada weightage diagram di mana dia ada pemberat dia. So kena fahamkan betul-betul diagram to show weightage graph in kilometer with multiple edge and loop. Okey, ada berbilang tepi dan ada gelung. Connecting 6 village in the district kat sini. Dia kata Zakiah dan Adriana depart from F. So titik permulaan dia adalah di F. Okey, titik permulaan dia adalah di F. Ini permulaan dia. To attend meeting in village J. Jadi daripada A nak pergi ke F, nak pergi ke J. Lalu jalan mana? Kita tengok. Kita fahamkan bahawa Zakiah ni cikgu guna warna merah. Zakiah cikgu guna warna merah. Dan kita tengok Adriana pula cikgu guna warna biru. Okey, kita tengok satu persatu. So untuk Zakiah di sini bahawa dia kata Zakiah choose the minimum distance and drive at a speed of 85 km per hour. Apakah minimum distance dia? Okay, so untuk minimum distance kita kena tahu jarak mana yang paling pendek. Cuba try and error antara 27, 28, 27.5 dengan 15.5 dengan 72.5. Yang mana yang paling pendek? Kita try and error dulu. Macam biasa try and error. Jadi yang paling pendek 15.5. Okay, dah settle. Yang lain kita boleh padam dulu. Kemudian dah 15.5 nak pergi ke mana? Sama ada pergi ke H ataupun terus ke J. Try terus pergi ke J. Okay, kalau dia terus pergi ke J, jadi untuk
paling pendek, kita cuba F pergi ke L, lepas tu pergi ke J. Berapa kilometer? 15.5 kilometer. Campurkan dengan, terus kat sini berapa? 86.5. Okey, 86.5 kilometer. Jadi jumlah berapa? Cuba try and error. 15.5 campurkan dengan 86.5, kita akan dapat di mana jumlah panjanglah 102 km. Adakah itu yang paling pendek? Cuba yang lain pula. Kita try guna jalan lain. Okey, yang ni memang tak nak kena try and error lah. Jangan terus kata yang 102 tu paling pendek. Kalau dia guna 27 paling pendek, 27 campurkan dengan, dia nak pergi 61 ke, nak pergi ke 48 ke, macam mana? Okey, alright. Jadi nampak sangat kalau di sini, kalau cikgu guna 48, kemudiannya jalan di sini macam mana pula? Okey, alright. Daripada G pergi ke K, nampak gaya macam nilai dia 48 campur dengan 48. And then K campur 50-25. K pergi ke J lah 50-25. Dah lebih dah. Maknanya lebih daripada 1-2. Guna jalan lain pula. Macam mana kalau cikgu ambil, dia terus pergi ke K, iaitu 72.5. Kemudian campurkan dengan 50-25. Adakah paling pendek? Tidak juga, 125 km. Jadi daripada sini maknanya betul lah, tepatlah di mana jalan kita yang paling pendek adalah daripada F pergi ke L, L pergi ke J. Yang lain mesti lagi panjang. Dah settle kat situ. Kemudian kita kena tengok pemahaman kelajuan dia bagi tahu. Okey, kelajuan dia bagi tahu adalah di sini, di mana laju dia, kita tahu formula laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, dia bagi tahu laju bahawa laju dia 85 km per jam dan jarak dia 102 km. Jadi berapa masa yang diperlukan di sini? Jadi Adriana ni cikgu padam dululah. Jalan kerja dia memang panjang sikit, memang kena banyak try and error sikit. Okey, so di sini nak tahu masa, kita tahu bahawa 102 bahagi dengan 85. Okey, 102 bahagi dengan 85, kita akan dapat 1.2 jam. 1.2 jam ni maksudnya berapa? Okey, maksudnya 1 jam campur 0.2 jam. 0.2 jam ni berapa minit? 0.2, kita tekan 0.2 darabkan dengan 60, kita akan dapat 12 minit. Jadi maksudnya 1 jam 12 minit. Okey, kita dah faham dah kat sini. So maksudnya dia ambil masa 1 jam 12 minit. Dah kita ada maklumat dia. Kemudian Adriana pula, kat sini kita tengok warna biru, Adriana pula need to go to village G dulu. Tak nak dia kena pergi ke G dulu before heading to village J. So dia tak nak kena pergi ke G dulu. Jadi jalan mana yang dia nak kena pergi? Yang paling pendek lah, sama 27, 27.5 atau 28, 27 yang paling pendek. Lepas tu baru pergi J. Diorang bergerak ataupun dia depart at the same time. Calculate the minimum speed of Adriana if they need to be village J at the same time. So nak tak nak, kelajuan apakah yang Adriana nak kena guna untuk dia ambil masa 1 jam 15 minit juga. Itu pemahaman dia. Jadi sebab tu kita kira 1 jam 12 minit tadi. Okey, jadi kita nak tahu berapakah minimum distance Adriana dulu. Daripada F pergi ke G, daripada G pergi ke J. Jadi cikgu nampak kalau lah dia pergi ke 61 di sini, kemudian dia pergi ke 32, macam mana? Berapa jarak dia? Try and error dulu. Okey, try and error. Kita tahu F mesti pergi ke J, pergi ke G. Lepas tu G nak pergi ke mana? Sama ada dia pergi ke H ataupun J. So yang ni of course kena tambah 27 km. Yang lain tu kena try and error. Yang mana yang paling pendek? So kita tengok 27 campurkan dengan 61 campurkan dengan 32. Okey, 120. Kita test dulu, tulis sahaja dulu. Pergi ke H dan pergi ke J. So campur 61 km campur 32 km sama dengan 120 km. Cuba yang lain. 27 km campurkan dengan G pergi ke K. Di sini cikgu nampak macam ada tak logik kat sini, tapi tak apalah, kita ambil saja sebab dia tulis sini nilai dia 48. Campur dengan 48. Okey, and then campurkan lagi 52.5 kat sini. Okey, kita dapat 127.5. Dah lagi tinggi. Kita nak yang paling pendek.
Cuba kalau daripada 61, daripada H, lepas tu pergi ke K, lepas tu pergi ke J. Nampak macam tak logik lah, nampak macam makin jauh. Jadi cikgu nampak itulah jalan yang paling dekat daripada G nak terus ke J. Okay, so kita kena banyak try and error. Kita dah tahu bahawa dia punya jarak dia 120km. Dia nak tahu berapakah kelajuan yang dia kena guna untuk sampai pada masa yang sama. Jadi kita dah tahu bahawa masa diperlukan 1.2 jam. Jadi cikgu terus buat kelajuan di sini. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa, dan masa yang diperlukan adalah 1 jam, 1.2 jam. Jadi jarak 120 bahagi dengan 1.2 jam, kita akan dapat berapa? 120 bahagi dengan 1.2, kita akan dapat 100 km per hour, 100 km per jam. Jadi ini adalah kelajuan yang Adriana perlu lalu atau perlu guna untuk sampai pada masa yang sama. Jadi jawapan dia adalah A. Jadi kita tengok kepada soalan yang seterusnya di sini, di mana dia beritahu bahawa the price of a cow is, maksudnya satu ekor. A cow maksudnya satu ekor, seekor lembu. Okay, satu lembu harga dia adalah RM 101x tolak RM80. Okay, kena berhati-hati. Dan Syarif managed to buy the cow at a discounted price of RM400. Okay, where he just pay a total of RM, nilai dia. Okay, alright, bermaksud kalau satu lembu harga ni bila diskaun tolak RM400, nilai yang dia kena bayar adalah harga ni. Jadi kita buat persamaan lah. Kita buat persamaan, maksudnya bila dah tolak, nilai dia akan jadi RM 2 kali 11 11x campur 70 bahagi dengan 0.25. Bermaksud kalau cikgu tulis dalam jalan kerja kat sini, 101x tolak 80 tolakkan dengan 400, nilai dia akan jadi 2 11x campur 70 bahagi 0.25. Itu keadaan dia. Okay, alright, so kita buat saja persamaan ni, dapatkan nilai x dahulu. Bila nak dapatkan nilai x, okay, cikgu minta maaf, dekat sini sepatutnya 400, okay, bukan 40. Kena berhati-hati. Buka kurungan, yang ini cikgu kembangkan. So, dia akan jadi 101x tolak 80 tolak 400 sama dengan 22x tambah dengan 140 bahagi dengan 0.25. Ini 0.25 pergi ke kiri, tapi berhati-hati dulu, kembangkan dulu. Yang ini boleh, kena berhati-hati je lah. Okay, darabkan dengan 0.25 sama dengan 22x campur 140. Okay, 101 darab dengan 0.25, tak ada 5.25, 25.25x tolak dengan 480 darabkan dengan 0.25, kita akan dapat 120. 22x tambah 140. Okay, jadi kita buat jalan kerja macam biasalah. Jadi 25.25x tolak dengan 22x sama dengan 140 campur 120. Jadi berapa nilai dia akan dapat? 25.25 tolakkan dengan 22, kita akan dapat 3.25. 3.25x di sini akan jadi 260. X sama dengan 260 bahagi 3.25. Berapa nilai yang kita dapat? So 260 bahagikan dengan 3.25 bahagi dengan answer, kita dapat X sama dengan 80. X sama dengan 80. Adakah itu harga lembu? Tidak. Dia kata seekor lembu, harga dia satu lembu kat sini, harga dia RM 101x tolak 80. Jadi masukkan X kat sini, di mana 80 kat sini. RM 101 darabkan dengan 80 tolak dengan 80. Tekan je kalkulator, tak payah susah-susah. 101 darab dengan 80, kita akan dapat 8080 tolak dengan 80, kita akan dapat harga seekor lembu adalah RM8000. Jadi itu adalah cara untuk nak selesaikan soalan di sini. Jadi jawapan di sini adalah A. Jom kita teruskan untuk soalan seterusnya di sini. Yang ni pun sama, kena berhati-hati baca graf. Dia kata kat sini adalah the distance time graph, merujukkan Katrina's journey daripada tahun X kepada tahun Y dan balik kepada X. Maksudnya di sini tahun X, ini tahun Y, dia di sini masih lagi tahun Y dan patah balik di X. Itu keadaan distance time graph dia. Dia kata given the speed driven back to tahun X, patah balik di sini, speed di sini, speed patah balik is 10 2/3 km is slower.
Bila dia kata slower, bermaksud dia lagi perlahan lah. Okey, bila lagi perlahan maksudnya ada perbezaan di sini. Maksud perbezaan tu pemahaman dia adalah y pergi ke x. Okey, y pergi ke x, dia bila dia slower, jadi dia kena tolak lah. Okey, dia kena tolak. Maksud tolak tu di mana x pergi ke y tolakkan dengan 10/2/3. Okey, 10/2/3 km per hour. Itu pemahaman dia. Maksudnya y pergi ke x, dia adalah sama dengan x pergi ke y tapi tolak 10/2/3 sebab dia lagi perlahan. Itu konsep dia. Jadi kita kena tahu dia punya kelajuan x pergi ke y. Kelajuan x pergi ke y berapa? Macam mana nak tahu laju di sini? Ingat, kalau ada distance versus time graph, nak cari laju sama dengan kecerunan. Jadi kecerunan formula dia apa? Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Koordinat di sini berapa? Di sini kita nampak 0800. Dia punya koordinat X dia kosong lah. Okey, ataupun masa ni kita boleh faham kemudian lah. Kita masa ni boleh faham kemudian dan sebagainya. Laju di sini merujuk daripada X pergi ke Y. X pergi ke Y, jarak berapa? Jarak dia 80 km. Dan berapakah jam masa yang diperlukan? Masa diperlukan daripada 8 hingga 9 suku, bermaksud 1 jam 15 minit. Tapi 15 minit ni kena tukar dalam jam. Jadi macam mana 15 bahagi dengan 60? 0.25 bermaksud 80 km bahagi dengan 1.25 jam. Barulah kita dapat dia punya kelajuan dia. So 80 bahagikan dengan 1.25 dapat berapa? 64 km per jam. Okey, jadi ni X pergi ke Y. Menggunakan formula yang kita ada kat sini, balik terus ke sini. Jadi Y pergi ke X, kelajuan dia patah balik pergi ke X sama dengan 64 km 64 km per jam tolakkan dengan 10/2/3 km per jam. Yang ni tak payah rosing kepala, tekan je kalkulator. Tolakkan dengan kurungan 10/2/3. Okey. So kita akan dapat 53 1/3. Okey, harap 53 1/3. Kelajuan dia 53 1/3 km per jam. Ataupun nak tukarkan dia macam ni, dia akan dapat 160/3. Tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Okey, ni Y ke X. Itu bukan soalan dia. Soalan dia kat sini adalah cari nilai T sampai pukul berapa. Okey, sampai pukul berapa. Jadi menggunakan formula laju sama dengan jarak bahagi masa, kita dah tahu bahawa laju dia adalah 160 km per 160 km per 3. Minta maaf. 160/3 km per jam. Jarak dia adalah 80 km. Berapakah masa yang diperlukan di sini? Jadi kaedah dia semua tahulah macam mana. Jadi nak tahu masa di sini, juga ambil masa sama dengan 80 bahagi dengan 160 bahagi 3. Tak payah rusing kepala juga, tekan je kalkulator. 80 bahagi dengan answer, kita akan dapat berapa di sini? 1.5. Jadi masa kat sini adalah 1.5 jam. Bermaksud 1 jam campur 0.5 jam. Dan 0.5 jam berdarab dengan 90 minit, 1 jam 30 minit. Jadi tambahkanlah 945 tambah dengan 1 jam 30 minit. Jadi 0945 campur dengan 130. Okey. So 5, 7, di sini dapat 10. Tapi sebab dah minit dah melebihi 60, di sini tolak 60 ni tambah 1. So kita dapat 11, 15. Itu jawapan dia. Okey, bila dah 11.15, itulah jawapan dia, masa yang dia sampai. Jadi jawapan untuk nombor 24 adalah D. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya.